itu tahun ke-7 kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan asap tebal yang memberikan kesan kepada musyrikin Mekah, kaum Quraisy pada ketika itu. Baik, yang kita nak belajar pada hari ini ialah hari ini berlaku kepada kita ujian COVID-19 ya, dan berbagai-bagai lagi lah. Bagi kita orang yang beriman, setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, kita mesti ambil perhatian, muhasabah diri, perteguhkan keyakinan diri kita kepada Allah, perbetulkan amal-amal saleh kita. Ya, ini prinsip orang beriman. Setiap apa yang berlaku di atas dunia ini, sama ada baik ataupun musibah, kita ambil pengajaran. Kita lihat ya, dunia kita ini berlaku pertukaran waktu siang, waktu malam. Ya, itu pun kita mengambil pengajaran. Ya Allah, maha besar dan maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kita nak belajar dalam surah Ad-Dukhan ini, kita jangan berperangai dan berperwatakan seperti musyrikin kaum Quraisy terdahulu. Apabila diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tak ambil perhatian pun. Ini nombor satu. Yang kedua, para penonton dan rahmati Allah, COVID-19 ini membuktikan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat saudara, COVID-19 ini saiznya 100 nanometer sahaja. 100 nanometer. Alamak ustaz, 100 nanometer ni lagu mana nak fikir tak sampai. Okey, lagu ni. Sehelai rambut kita, kita ambil sehelai, dipotong 1000. 1000. maknanya mata kasar ni memang tak nampak kan. Tetapi subhanallah, COVID-19 datang melanda seluruh dunia. Maknanya bukan setakat negara kita Malaysia. Jadi apa yang kita perlu ambil pengajaran daripada yang disebut sebagai COVID-19? Yang pertama, saudara yang dirahmati Allah, kita mesti mengambil perawatan ataupun kaedah pencegahan. Kerana itu hari ini ada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, maknanya ada suntikan vaksin ya yang diberikan kepada kita seluruh rakyat Malaysia, dan kementerian menyasarkan 80% ya jumlah rakyat Malaysia ini telah pun ataupun akan diberikan suntikan. Itu sasarannya. Jadi bagi kita orang yang beriman, memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan satu ingatan kepada kita, tadawau ya. Nabi suruh kita berubat ya, mencari pencegahan. Jadi di dalam kes ataupun COVID-19 ini, kita mesti merujuk kepada orang yang ahli, orang yang pakar di dalam perkara ini. Siapa pakarnya? Ustaz ke? Bukan ustaz. Yang pakar di dalam bidang ini tentunya pakar perubatan, ataupun lebih tepat lagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, maka kita mesti mengikut nasihat yang diberikan oleh pihak KKM, kerana mereka ialah ahli zikir. Ya, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Allah suruh kita tanya orang yang berpengetahuan, berkepakaran dalam bidang tersebut. Jadi dalam soal suntikan vaksin COVID-19 ini, di media sosial, di media maya, Dai Luqman, macam-macam teori yang ditulis. Macam-macam kan? Dajjal lah, apalah. Vaksin itu Dajjal. Ya Allah. Lepas tu dia kait pula. Macam-macam lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para penonton rahmati Allah, kita orang beriman, orang Muslim diajar supaya merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keraguan kita sebelum ini? Kita duk fikir halal ke tidak, selamat ke tidak. Alhamdulillah, ahli-ahli muzakarah jawatan kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, ahli-ahli muzakarah yang dianggotai oleh para alim ulama, ashabus samahah, para mufti di Malaysia, semuanya telah berbincang dan akhirnya bersepakat membuat satu pandangan, iaitulah vaksin COVID-19 ini halal dan harus. Dan bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh kerajaan wajib mengambil vaksin, perlu ambil.
Kerana apa? Mematuhi arahan ulil amri. Sebab apa? Sebabnya ialah untuk menjaga 5 maqasid. Salah satunya ialah menjaga nyawa dan menjaga agama. Hifzul din dan hifzul nafs. Ya, jadi maknanya itu perkara yang kita mesti faham supaya kita mencari langkah perawatan dan langkah pencegahan. Jadi soalannya sekarang dari Luqman, dah daftar ke belum dalam MySejahtera? Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang masih belum, jomlah sama-sama kita mendaftar. Kerana apa? InsyaAllah bila tiba gilirannya, kita akan disuntik dengan vaksin sebagai langkah ikhtiar kita. Betul, Ustaz. Langkah ikhtiar kita. Ustaz, apa kita duk payah-payah ikhtiar ni, kan sakit ini Allah yang bagi. Allah lah yang akan menyembuhkan kita. Kita tak payah buat apa lah. Saudara, itu kontra dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat dan juga baginda Rasulullah. Bagaimana saudara yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat, Sayyidina Umar melihat ada seorang wanita yang ditimpa sakit kusta, yang mana wanita ini tawaf di Kaabah, Baitullah, ya, tawaf. Jadi bila Sayyidina Umar mengetahui dan melihat wanita tersebut, Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada wanita tersebut, jangan tawaf di tempat publik ini. Kerana apa? Dibimbangi ia boleh membawa jangkitan kepada orang lain. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberikan nasihat supaya kita menjaga kesihatan kita tadilah. Jadi ini yang kita perlu belajar. Dan juga kalau kita lihat kaedah perawatan, ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam riwayat setelah Aisyah dan baginda Rasulullah dikunjungi oleh para pakar kesihatan pada zaman itu, para tabib, masing-masing memberikan pandangan dan cadangan ubat itu, ramuan ubat itu, ubat ini. Dan Sayyidatuna Aisyah menyatakan, aku sendiri yang membancuh ubat ataupun membancuh ramuan untuk dijadikan penawar kepada sakit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya daripada riwayat ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha mengambil pandangan-pandangan daripada mereka yang pakar, ya, khususnya dalam kita nak merawat ataupun kita mengubati penyakit kita. Dan kalau kita lihat dalam tradisi sejarah Islam, ada seorang yang bernama Al-Haris bin Kaladah. Al-Haris bin Kaladah dalam banyak riwayat menyatakan beliau ini bukan Muslim. Dia tidak Muslim. Dia bukan orang Islam. Tetapi dia juga menjadi rujukan oleh baginda Nabi dan para sahabat dalam isu-isu perubatan. Walaupun dia bukan orang Muslim, tetapi menjadi rujukan. Sebab apa? Ini adalah bidang kepakaran dia. Jadi maksud saya, kita menyebut perkara ini di pagi ini supaya kita jelas, ya, apabila datang sesuatu perkara dalam bidang-bidang tertentu, kita sebagai orang awam elok sangat kita membaca dan kita menerima pandangan orang yang pakar dan orang yang ahli. Janganlah kita baca Facebook. Bukan tak boleh baca Facebook, boleh, tapi janganlah kita mengambil pendapat-pendapat yang sembarangan. Jadi elok kita merujuk kepada tradisi ilmu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi